Ibn Tumar ini, dia memang ada aspek berpegang kepada akidah Asy'ariyah. Ini kita tidak nafikan. Tetapi sahabat-sahabat, kita kena jujur apabila nak menilai Ibn Tumar ini. Ibn Tumar ini, kalau kita rujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Abdullah Yavuz, The Sectarian Identity of Ibn Tumar. Apa dia cakap? He composed his own sectarian identity by combining Maliki and Zahiri fiqh view, the kalam of Ash'ariyah and Mu'tazilah, the Shi'i Imamate thought, and Mahdi belief, Mahdi, and some principles of Kharijism with his own experiences. His sectarian identity emerged as the result of a selective attitude. With the sectarian identity he composed, he gained a ground for presenting both his actionist personality and his political goals. Okay. Apa yang disampaikan oleh Abdullah Yavuz ini adalah dia punya mazhab ni ada aspek Asy'ariyah. Ni kita tidak nafikan. Tapi dia lebih kepada mazhab rojak. Kenapa saya kata mazhab rojak? Dia pergi kepada takfirism, mentakfirkan orang-orang yang tidak menerima dia sebagai Imam Mahdi. Dia mengaku sebagai Mahdi, dan sesiapa yang tidak menerima dia sebagai Mahdi, dia anggap sebagai kafir. Ini usul Asy'ariyah yang mana saya nak tanya? Itulah yang menggerakkan dia buat penganasan. Itu yang menggerakkan dia buat penganasan. Kemudian, awak tahu tak? Ibn Tumar ini, dia ada seorang pawang. Nama pawang dia ni Bashir. Pawang dia ni kerja dia apa? Personal pawang. Kerja ni diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Syarah A'lam an-Nubala. Nama dia Bashir. Kerja dia apa? Ibn Tumar ni akan bawa satu kumpulan orang. Ya, bila dia masuk ke sebuah tempat, dia akan bawa Bashir ni, dia akan suruh Bashir ni tentukan iman kufur seseorang. Sebab dia dakwa Bashir ni ada kemampuan untuk lihat iman kufur orang. So Bashir ni akan tentukan. Siapa yang diletak kat tangan kanan dia, beriman. Siapa yang diletak kat tangan kiri dia, akan dibunuh oleh Ibn Tumar. Saya nak tanya, usul Asy'ariyah mana yang suruh buat benda ni? Dalam masa yang saya mesti nak tekankan bahawa Mahdism juga membuka pintu kepada radikalisme. Ini saya nak tekankan di sini. Dia bukan Muhammad bin Abdul Wahab sahaja. Dia bukan Kharijism sahaja. Tetapi Mahdism juga membawa pintu kepada penganasan. Ini saya minta pihak berkuasa juga, saya tahu mereka dah tahu pun sebenarnya. Sebab sudah banyak dalam sejarah, mereka-mereka yang mendakwa Mahdi ini akhirnya ada political program. Bahkan hari ini saya minta berhati-hati dengan kumpulan-kumpulan yang banyak sangat bermain dengan slogan Mahdi itu orang Melayu. Mahdi itu orang Melayu. Sebab pasti mereka akan adakan political program juga. Dan political program tersebut sudah tentu mesti ada program militansi. Ini saya harap monitor lah. Dan saya harap gerakan Mahdism dekat Tanah Melayu ini tidak sampai ke situ. Sebab kalau mereka ambil hadis-hadis Mahdi, awak kena sokong dia. Dan dia ada program ketenteraan. Kalau didakwa bahawa ada Mahdi ini akan keluar di kalangan orang Melayu, maka tidak mustahil golongan ini juga ada militansi program. Ataupun ada niat. So saya minta untuk periksa mereka. Ataupun pantau lah. Saya tak menuduh mereka ada, tetapi kita harus pantau. Sebab Mahdism ini juga membawa kepada pelampauan. Okey. So dia ada Asy'ariyah. Dia ada Mu'tazilah punya pegangan. Dia ada Syiah Imamah punya pegangan juga. Dan dia ada unsur Khawarij di dalamnya. Soalan saya adalah, okey, dia ada pegang akidah Asy'ariyah. Di mana usul Asy'ariyah yang mengizinkan dia buat apa yang dia buat? Kalau anda boleh bawa usul tersebut, maka saya akan kata, maka akidah Asy'ariyah ini memang membawa kepada penganasan. Saya ingin tekankan dekat sini bahawa kami akui bahawa apa yang dibuat oleh Ibn Tumar itu adalah penganasan. Dan di sini kelemahan sebahagian Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah kita, yang duk mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi bila sampai Ibn Tumar mereka diam. Kami di sidang kalam, kami menekankan dan menjelaskan bahawa apa Muhammad bin Abdul Wahab buat penganasan, radikalisme, pelampauan, dan apa yang Ibn Tumar buat juga adalah radikalisme dan pelampauan yang harus ditolak kedua-duanya sekali.
Are we clear? Okay, kita jelas ya. Dari awal Askir dah tekankan benda ni. Tetapi ada pihak-pihak yang masih tidak faham, mengatakan bahawa kami menafikan bahawa dia ni Asy'ariyah. Saya tekankan kat sini, dia mengaku berakidah Asy'ariyah. Itu kami tidak nafikan. Tetapi pengganasan beliau itu tidak dipandu oleh akidah Asy'ariyah dia. Sebaliknya dipandu oleh akidah-akidah lain yang dipegang ni. Sebab kalau nak kata Mahdism tu, Mahdism dia tu, kalau kita lihat, adalah jenis Mahdism yang ekstrim. Kan? Ahli Sunnah wal Jamaah pun pegang ada Mahdi, Salafi pun pegang ada Mahdi, Wahabi pun pegang ada Mahdi. Tetapi ke Mahdism yang dibawa ini, sehingga menghalalkan darah orang Islam yang tidak menerima dia sebagai Mahdi, dan menggunakan seorang pawang, bermain kasyaf juga ni. Ini lagi satu hal. Hati-hati dengan orang yang mendakwa dia ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga boleh menentukan iman kufur seseorang. Asy'ariyah mana yang terima benda ni? Semua Asy'ariyah bersepakat bahawa yang tahu iman kufur apa dalam hati orang hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin hanya boleh baca tanda, tapi tak boleh gunakan tanda itu sebagai tanda yang qat'i. Bahkan sahabat Nabi yang membunuh orang dalam peperangan kerana dia sebut la ilaha illallah, kan? Bukan kerana dia sebut la ilaha illallah dia bunuh, tidak. Dalam peperangan tersebut orang kafir itu sebut la ilaha illallah, kan? Tapi sahabat tu bunuh juga. Sampai berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kenapa kau bunuh dia? So, dia ni munafik je, dia cakap la ilaha illallah tu setakat untuk pertahankan diri dia supaya tidak dibunuh. Nabi kata, kau belah dada dia ke? Nabi SAW pun tak tahu sebahagian munafik yang ada di kalangan sahabat, di kalangan yang di sekeliling para sahabat Nabi SAW. Nabi pun tak tahu. Macam mana Bashir ni tiba-tiba boleh tentukan siapa kafir, siapa beriman, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka? Ini daging makrifat ni, kan? Ini daging batiniah. So dia ada unsur batiniah tu juga. Dia ada unsur tasawuf melampau juga. So geng-geng sufi ni jangan nak berlepas diri, nak kata bahawa tak ada. Kita tak pernah radikal, kita tak pernah melampau. Ini apa yang dibuat oleh dia ni, oleh Bashir ni dan Ibn Tumar ni. Ini bermain-main dengan kasyaf. Bermain-main dengan kasyaf. Boleh menentukan iman kufur seseorang. Sama juga dengan orang-orang yang mempertahankan Ibn Arabi. Kan, siapa yang mengkritik Ibn Arabi akan mati su'ul khatimah. Ini semua, ini radikalisme. This is radicalism. Dan kita kena akui benda ni ada di kalangan umat Islam. Dan geng-geng sufi melampau ni, you harus sedar diri. You jangan nak kata bahawa Muhammad Abdul Wahab ni sahaja pengganas. Kamu dalam kejadian-kejadian ini kamu berlepas tangan. Sebab tu hati-hati dengan permainan-permainan kasyaf menentukan iman orang, kufur orang, mati su'ul khatimah, kan? Ini semua adalah ucapan-ucapan yang diingkari oleh mazhab Asy'ariyah.